Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, suka untuk cikgu katakan selamat datang sekali lagi ke kelas kita pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk share video ini kepada rakan-rakan anda supaya kita dapat menyebarkan ilmu, dan juga jangan lupa untuk subscribe untuk tidak ketinggalan, dan diharapkan bolehlah kita share ya kepada kawan-kawan kita ya, supaya dapat kita sama-sama berkongsi dan berbincang nanti suatu masa nanti. Okey, baiklah, sebelum ini kita telah pun mempelajari sains tingkatan 5 bab 1 dan bab 2. Tapi yang kelas sebelum ini kita telah memasuki kelas bab 2 di dalam subtopik 2.1 ya, iaitu gizi seimbang dan juga nilai kalori. Okey, kita telah mempelajari apakah itu maksud malnutrisi, apakah itu maksud gizi seimbang, dan juga konsep pinggan Malaysia sihat ya. Dan kita telah konsep pinggan sihat Malaysia, konsep pinggan sihat Malaysia, dan pelbagai yang telah kita pelajari ya di sini, termasuklah juga kesan-kesan malnutrisi, apakah penyakit yang dibawa olehnya, masalah kesihatan yang disebabkan oleh malnutrisi, dan apakah puncanya dan apakah kesannya. Sebab adalah amat penting untuk kita menjaga pemakanan, untuk kita memastikan pemakanan yang kita corak pemakanan kita sihat, dan nutrisi yang kita ambil itu baik, dan gizi kita adalah gizi seimbang. Cara pemakanan kita pemakanan yang sihat, dan jangan lupa ya, pemakanan yang sihat diiringi oleh cara kehidupan yang sihat yang lain, termasuklah senaman dan juga sebagainya. Baiklah. Jadi pada hari ini kita akan memasuki masih lagi bab 2 tetapi 2.2, iaitu subtopik 2.2 mengenai keperluan nutrien oleh tumbuhan. Tumbuhan. Sini telah pun cikgu garis ya, di sini telah cikgu highlight beberapa keywordnya di sini ya. Jadi sebelum ini kita mempelajari gizi seimbang, dan ia lebih tertumpu kepada kita manusia ya, pemakanan kita bagaimana ya, apakah kesannya, apakah masalah kesihatan yang akan kita hadapi jika kita tidak cukup nutrien ataupun terlebih ambil makanan, sesuatu terlebih gula sebagainya ya, makanan yang terlalu tinggi kalori, bagaimana kesannya boleh menyebabkan obesity dan sebagainya. Jadi, tetapi pada hari ini kita akan lebih tumpu kepada keperluan nutrien oleh tumbuhan. Sebab tumbuhan pun memerlukan nutrien. Boleh? Jadinya, ya. Jadinya. Di sini dikatakan juga selain manusia dan hewan, tumbuhan juga memerlukan nutrien. Memerlukan nutrien yang tertentu untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, dan untuk pembiakan. Sekali lagi, tumbuhan selain manusia dan hewan, apa lagi yang memerlukan nutrien? Tumbuhan. Tumbuhan memerlukan nutrien, juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk apa? Pertama, pertumbuhan, lagi perkembangan, lagi pembiakan. 3P yang sebab mengapa tumbuhan memerlukan nutrien. Yang pertama, P pertama pertumbuhan, P kedua perkembangan, P ketiga pembiakan. Cikgu ulang lagi, P pertama pertumbuhan, perkembangan, kedua perkembangan, ketiga pembiakan. Dan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dapat dikelaskan kepada dua, iaitu makronutrien. Pertama makronutrien, dan kedua mikronutrien. Sebelum ni kita duk sebut mikro, makro kan. Dan sebelum ni kita telah pun mempelajari mikroorganisma kan dikatakan mikroorganisma itu adalah satu organisma yang seni ataupun kecil. Jadi dalam konteks ini, konsep mikro tu masih sama ya. Mikro tu maksudnya kecil ya. Kecil. Mikro. Jadi berlawanan dengan mikro tu apa? Berlawanan dengan mikro adalah makro. Makro ni maksudnya besar ataupun banyak ya. Dalam konteks hari ini mungkin dia akan lebih membicarakan kepada kuantiti makro, banyak. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Nutrien yang diperlukan oleh apa? Oleh tumbuhan
dapat dikelaskan kepada berapa? 2 kumpulan, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Okey? Faham? Boleh ya? Ada berapa kumpulan nutrien diperlukan oleh tumbuhan itu dikelaskan kepada berapa? Kepada 2 kumpulan, iaitu apa? Makronutrien dan mikronutrien. Okey, boleh. Jadi di sini ya kita tengok dia punya peta minda ni. Okey, nutrien. Okey, nutrien kita tukar balik. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, pertama makronutrien. Okey, kedua mikronutrien. Okey, boleh nampak setakat ni? Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan ada 2. Pertama makronutrien, kedua mikronutrien. Okey, nampak? So makronutrien ni adalah nutrien ataupun makanan yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Okey, kuantiti yang banyak. Okey, dia makro banyak. Okey, kuantiti dia banyak. Okey, tapi kalau mikro ni pula, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Jadi konsep dia lebih kurang je. Okey, mikro dan makro. Ingat ya, mikro ni sesuatu yang kecil. Di sini kuantitinya kecil ataupun sedikit. Okey, kalau mikronutrien. Tapi kalau makro ni dalam konteks pada hari ini kuantitinya yang banyak, kuantitinya yang besar ataupun banyak. Okey, boleh nampak tak? Okey ya. Jadi untuk makronutrien ini ataupun kuantiti yang banyak ini, tumbuhan perlukan dia banyak ya. So termasuklah nitrogen, magnesium, oksigen ni kita pun perlu. Okey, fosforus. Alah, sekali harum pula dia. Okey, fosforus. Okey, satu-satu lah kan. Kalsium ni kita pun perlu ya untuk pertumbuhan kita, tulang. Karbon, kalium, tapi dalam konteks hari ini kita bincang kepada tumbuhan lah ya. Sulfur, hidrogen. Okey, so kalau nampak ni, kalau tiba-tiba ditanya nyatakan 2 kumpulan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Apa? Makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien tu apa? Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Mikronutrien tu apa? Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, jadi sini tadi cikgu dah nyatakan nitrogen. Kalau makronutrien termasuklah nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur, hidrogen. Okey, dan nitrogen yang nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Nutrien bukan nitrogen tersasul pula. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit, iaitu mikronutrien. Termasuklah boron, molybdenum, ferrum ni besi ya. Ferrum. Okey, mangan ni unsur mangan ya, bukannya waste mangan ya. Dalam bahasa Jawa mangan tu makan ya, ataupun dalam bahasa Bajau mangan tu pun makan ya, bukan mangan makan ya, bukan mangan dalam bahasa Bajau ataupun Jawa mangan makan, bukan, tak. Mangan sini adalah unsur ya, unsur mangan, dan kuprum serta zinc. Okey, boleh ya. So sini dia ada suruh buat aktiviti lah, mengumpul maklumat dan mengelaskan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan berdasarkan kuantiti serta fungsi ya. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan. Okey, jalankan ya aktiviti ini bersama rakan-rakan. Okey, boleh dapatkan maklumat daripada internet ya, media cetak dan sebagainya. Sekarang ni maklumat ada di mana-mana. Adik-adik cuba untuk usahakan dan mungkin boleh usulkan kepada guru masing-masing. Boleh ya? Sorry.
Okey. Kita terus masuk pada makronutrien. Okey, apa tadi makronutrien? Makronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang makro kan? Banyak. Ingat makro, ingat banyak, okey? Boleh? Boleh? Boleh ya. Jadi, contoh makronutrien pula. Contoh makronutrien dan fungsinya. The example of macronutrient and its function. Okey. Contoh di antara contoh bagi makronutrien dan fungsinya, pertama sekali nitrogen. Okey. Apakah fungsi nitrogen ini? Apakah fungsinya? Untuk mensintesis protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Okey. Baiklah. Mensintesis ni apa? Mensintesis ni untuk menghasilkan ya, untuk menghasilkan. Mensintesis ni dalam sains lah ya, sains ya. Mensintesis ni untuk membuat sesuatu, okey? Membuat, menghasilkan. Jadi digunakan untuk menghasilkan, okey? Dalam konteks ni dia menghasilkan protein ya. Dia menghasilkan protein ya. Dia menghasilkan klorofil. Klorofil tu apa? Yang warna apa? Warna hijau. Ingat tak alga itu? Alga pun ada klorofil kan? Okey? Boleh. So di sini ada klorofil juga ya, diperlukan untuk fotosintesis ya. Bila fotosintesis tu diperlukan untuk membuat makanan dia nanti, okey? Boleh. So nitrogen ni fungsi dia di antaranya adalah untuk mensintesis protein, menghasilkan protein. Klorofil yang warna hijau tu, okey? Enzim, enzim ni sejenis protein juga sebenarnya, okey? Dan asid nukleik. Okey, apa benda asid nukleik ni kan? Orang duk sebut-sebut. Okey, asid nukleik ni adalah sebenarnya untuk kod genetik bagi sesuatu organisma itu. Termasuklah juga hewan dan manusia, termasuklah manusia ya. Tapi dalam konteks ni kita cakap tentang tumbuhan, okey? So, di sini asid nukleik ni adalah kod genetik dia. So, apalah kod genetik tu? Selalu kita dengar DNA kan? DNA, okey? RNA. DNA tu kod genetik dia, dan DNA itu sendiri adalah nucleic acid sebab nama DNA itu adalah deoxyribonucleic acid kan, ribonucleic acid. Okey, so nitrogen ni penting sebab dia mensintesis protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Apa itu asid nukleik? Dia adalah satu, kalau kita nak ingat nucleic acid ni, ingat DNA, ingat RNA. Okey, so basically lebih kepada kod genetik dia ya, tumbuhan tersebut. Okey, boleh. Genetik tu apa? Genetik tu genetik ni sampai ke situ pula kan. Okey, biarlah untuk pendedahan kita. Genetik ni adalah satu kod untuk dia membawa kepada fizikal, okey? Kod genetik dia untuk membawa satu fizikal kita, okey? Contohnya fizikal yang katakanlah rambut cikgu lurus ni, okey? Kod genetik itu yang membawa kepada rambut cikgu nampak lurus, okey? Contohnya, okey? Boleh? Warna mata dan sebagainya, boleh. Tapi dalam konteks tumbuhan ini, dia adalah kod genetik bagi tumbuhan tersebut. Okey, boleh. Dan nitrogen juga panjang pula cerita kita kan. Nitrogen membantu pertumbuhan dahan dan daun, okey. Membantu apa? Membantu pertumbuhan dahan dan daun, okey ya. Serta meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih, okey? Boleh. So, mensintesis protein, klorofil, enzim dan asid nukleik, membantu pertumbuhan dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan juga biji benih, okey? Itu nitrogen. Kita pergi kepada fosforus. Apakah fungsi fosforus ni? Fosforus, okey. Fosforus ni adalah untuk mensintesis protein dan juga asid nukleik. Sama ya, lebih kurang ya untuk di atas ni. Cuma dia tak mensintesis klorofil ya. Dia mensintesis protein dan asid nukleik. Okey. Dan ia menggalakkan pembahagian sel. Okey. Untuk penghasilan apa? Bunga dan buah. Okey. Fosforus mensintesis apa? Protein dan asid nukleik, serta menggalakkan apa? Pembahagian sel. Untuk apa? Untuk penghasilan bunga dan buah. Bunga dan buah. Okey, boleh ya?
Okey, itu untuk fosforus. Untuk kalium juga untuk mensintesis protein. Okey, mensintesis protein kalium, menggalakkan pembahagian sel, tumbuhan. Lagi memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan. Ini lebih kepada imun sistem dia lah. Dia menggalakkan imun sistem dia, okey. So, jadi dia memperkuatkan daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Okey, ini lebih kepada imun sistem dia lah, okey. Itu kalium. Okey, ingat dah? Setakat ni kita dah masuk nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey ya. Sekarang kita masuk kepada magnesium. So, magnesium ni adalah komponen penting dalam klorofil. Klorofil ya. Komponen penting dalam klorofil, magnesium. Dan kalsium. Okey, kalsium ni selalu kita dengar kan. Adik-adik kena minum susu ya untuk pertumbuhan tulang ya. Kalau warga tua, warga emas dan sebagainya, dia kena minum banyak susu yang ada kalsium ya, untuk dia mengelakkan tulang rapuh, untuk pertumbuhan tulang. Okey, itu untuk manusia. Okey, itu untuk manusia. Tetapi untuk tumbuhan, dia untuk mensintesis gantian gelendong semasa pembahagian sel. Mensintesis apa? Gantian gelendong semasa pembahagian sel. Dan membantu pertumbuhan meristem ujung pucuk dan akar. Okey, dia membantu pertumbuhan meristem hujung pucuk dan akar. Okey, itu kalsium. Kita pergi kepada sulfur. Sulfur ini digunakan, fungsinya adalah untuk mensintesis ataupun menghasilkan protein dan klorofil serta membantu perkembangan buah. Sulfur ni membantu perkembangan buah. Okey. Fosforus pun tadi untuk penghasilan buah, bunga dan buah. Dan sulfur ni menggalakkan membantu perkembangan buah. Okey. Boleh nampak beza tak? Fosforus ni dia penghasilan bunga dan buah. Okey. Tapi untuk sulfur ni membantu perkembangan buah serta perkembangan buah. Kena ambil ini perkembangan. Okey. Dan menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okey. Setakat ni kita dah ambil nitrogen, fosforus, kalium, magnesium, kalsium dan sulfur. Okey. So kita masuk pada oksigen. Okey, oksigen terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Okey. Terlibat dalam respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Okey, itu oksigen. Kita pergi kepada karbon, hidrogen. Okey. Okey. Di dalam pembelajaran kimia sebenarnya, nanti di sini pun ada kita di dalam kimia dia ada khas khusus untuk belajar tentang sebatian karbon sahaja. Sebatian karbon termasuklah hidrogen juga sekali di situ. Okey. Kerana membayangkan betapa pentingnya sebatian karbon ini. Sebatian yang melibatkan karbon, betapa pentingnya dia. Jadi di sini karbon dan juga hidrogen ni dia adalah satu unsur dan juga komponen yang sangat penting untuk membina gula atau kanji. Okey. Gula atau kanji semasa fotosintesis. Ya, gula atau kanji semasa fotosintesis. Faham tak? Nampak tak? Dan dia membina selulosa. Okey. So sebabnya karbon dan hidrogen ni adalah komponen yang sangat penting ya di dalam banyak sebatian organik ya, sebatian organik termasuklah di dalam tumbuhan ini. Okey. Nampak tak? Dia membina sebatian organik, termasuklah sebatian organik itu gula. Okey. Kanji juga adalah sebatian organik. Okey. So itulah pentingnya unsur karbon dan juga hidrogen. Sebab tu dia ada khusus ya dalam pembelajaran kimia khususnya. Jika adik-adik teliti di dalam, mungkin di sini ada bahagian kimia juga ya, akan dipelajari juga nanti. Memang sangat penting ya
unsur karbon dan juga nitrogen ni. Sebab memang ada sebatian yang khas untuk dinamakan sebatian karbon. Ya, sebab sebatian karbon itu banyak membentuk, ya, membentuk sebatian organik, ya. Organik. Okey, boleh. So, kita masuk pada mikronutrien. Apa tadi mikronutrien? Makro tadi? Makro banyak. Kalau mikro sikit. Okey, sikit. So, di sini mikronutrien ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, sedikit. Jadi, antara mikronutrien itu termasuklah boron. Boron ni fungsi dia adalah untuk mensintesis klorofil dan dinding sel. Okey. Adik-adik, asal je ada sebut pasal mensintesis ni, sintesis ni adalah satu perkataan mudahnya untuk membuat, ya, menghasilkan, membuat sesuatu. Okey, di perkataan sains untuk yang kita mudah faham, dia membuat, mensintesis. So, boron ni digunakan untuk mensintesis, diperlukan untuk mensintesis klorofil dan juga dinding sel. Okey? Faham? Boleh, ya? Dan membantu pembentukan buah dan biji benih. Okey. So, ferum. Ferum ni apa? Kalau dalam bahasa yang kita selalu guna, sebenarnya ferum ni besi lah. Dalam konteks ini zat besi lah. Okey. So, apakah fungsinya? Membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda. Okey, pokok muda. Ferum diperlukan. Fungsi dia adalah untuk membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda serta membantu respirasi sel. Okey, respirasi sel. Okey, kuprum. Kita masuk pada kuprum. Terlibat kepada fotosintesis dan respirasi. Okay. Orang sebut fotosintesis ni kan memang kita dah belajar kan, kataan 3 macam tu, ya. Dalam menengah rendah dah belajar. Fotosintesis ni menggunakan cahaya untuk menghasilkan makanan. Okay. So, di sini satu lagi unsur iaitu molybdenum. Fungsinya untuk mensintesis ataupun menghasilkan protein. Okay. Serta membantu pertumbuhan. Okey. Mangan. Sorry. Mangan ni bukan bahasa Jawa yang makan, ya, ataupun bahasa Bajau pun makannya, bukan. Mangan ni unsur yang terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Okey. Sama dengan kuprum tadi. Okey. Tapi ada tambahan sini, dia membantu pembentukan asid amino. Okey, ya. Zinc ni zinc lah kan. Membantu sintesis protein. Dia membantu untuk menghasilkan protein dan pembentukan klorofil. Okey, klorofil yang berwarna hijau dekat tumbuhan. Dan key point utama untuk fotosintesis, ya. Klorofil itu. Dan zinc membantu pembentukan daun. Okey. Boleh? Sorry. Membantu pembentukan daun. Zinc. So, kita dah tahu makronutrien, nitrogen itu untuk apa, fosforus itu untuk apa, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, oksigen, karbon, hidrogen itu apa fungsinya sebagai makronutrien. Dan kita dah tahu dalam mikronutrien, apa itu mikronutrien? Ialah unsur atau mineral yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit, mikronutrien. Termasuklah boron, ferum, kuprum, molybdenum, mangan dan zinc. Dan fungsinya adalah yang telah kita sebut tadi, ya. Boron mensintesiskan klorofil dan dinding sel dan sebagainya, ya. Okey? Boleh? Okey. Kita masuk kepada kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan. Okey. Sorry, kita pergi sini sikit. Okey, inilah jadual yang menunjukkan kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan-tumbuhan dan perbandingan dengan tumbuhan yang mendapatkan semua nutrien tersebut. Okey. Ini adalah contoh tumbuhan yang sihat, ya. Tumbuhan yang sihat.
Pertumbuhannya normal. Okey, pertumbuhan-tumbuhan adalah normal ya. Normal, okey. Dan batang tumbuhannya kuat ya, batangnya kuat, okey. Sorry. Batangnya kuat. Okey, batang tumbuhan kuat dan daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. Daun di atas ni kecil dan berwarna hijau muda, okey. Daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua. Okey, ini daun di bawah ni. Okey, besar dan berwarna hijau muda, okey. Sorry. Sekejap ya. Hijau tua, sorry ya. Daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua, okey ya. Sorry ya. Daun yang bahagian mana yang kecil dan berwarna hijau muda? Daun bahagian atas. Okey, berwarna hijau muda, okey. Ini daun yang bahagian atas ini. Berwarna hijau muda, okey. Bahagian bawah, daun di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua, okey. Penghasilan bunga dan buah adalah normal, okey. Ini buah. Ini. Dan bunga. Ini bunga. Penghasilan dia adalah normal. Penghasilan bunga dan buah adalah normal. Pertumbuhan akar pun normal, okey ya. Nampak? Semuanya normal, okey. Okey, pertumbuhan normal. Batang tumbuhan kuat, okey. Daun di bahagian atas kecil dan berwarna hijau muda. Okey, atas hijau muda. Dan di bahagian bawah besar dan berwarna hijau tua, okey. Penghasilan bunga dan buah normal. Pertumbuhan akar normal, okey. Boleh ya? Itu kalau tumbuhan yang sihat. Okey. Cuba kita tengok kalau tumbuhan itu dia kurang nitrogen. Okey, ini tadi sihat ya. Kalau dia kurang nitrogen, tumbuhan tu terbantut ya, dia terbantut. Okey. Tahu kan terbantut kan? Maksudnya dia tidak membesar dengan normal, okey? Dia terbantut. Kalau tadi tumbuhan yang sihat, pertumbuhan dia normal. Kalau sini tidak normal ataupun terbantut ya. Tidak membesar dengan baik, okey? Terbantut. Okey, batang tumbuhan lemah. Batangnya lemah, okey? Batangnya lemah. Ini batang. Lemah. Okey, batang tumbuhan tersebut lemah. Dan daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur, okey? Daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur, okey? Boleh ya? Kemudian dan di atas kecil dan mudah gugur. Dan di bahagian bawah tu berwarna hijau pucat ya. Hijau pucat. Ya. Dan pucat. Okey, ataupun berwarna kuning. Ya. Kenapa dia tidak berwarna hijau? Sebab dia kurang klorofil ataupun klorosis, okey? Klorosis ni dia punya appearance tu ataupun dia nampak tidak warna hijau dan pucat. Itulah klorosis ya, kerana dia kurang klorofil. Jadi kalau manusia dia kurang sel darah merah manusia kurang, dia pun akan pucat, okey? Okey, yang kondisi seperti anemia dan sebagainya. Kalau manusia, okey, anemia, dia kurang sel darah merah. Itu kalau manusia. Tapi kalau tumbuhan, dia kurang apa? Kurang klorofil. Kalau dia kurang klorofil, dia akan apa? Dia akan pucat atau kuning. Kerana kurang apa? Kurang klorofil, okey? Kita ingat manusia, kalau manusia kurang sel darah merah, dia pucat. Oh, kalau tumbuhan, dia kurang klorofil, baru dia pucat. Okey, boleh ya? Dan penghasilan bunga dan buah terbantut, okey? Kalau tadi itu kan penghasilan buah dan bunga dia normal, tapi kalau sini dia terbantut ya.
Terbantut. Buah dia terbantut, bunga pun terbantut. Okey. Tapi pertumbuhan akar dia masih normal ya. Tengok. Akar masih normal. Sama dengan yang tumbuhan sihat ni, okey? Boleh? Itu kalau kekurangan nitrogen ya. Yang normal dia punya akar. Okey, itu kalau nitrogen. Kita pergi kepada tumbuhan yang kekurangan fosforus. Kalau tumbuhan yang kekurangan fosforus, pertumbuhan-tumbuhan terbantut dan lambat membesar. Okey, lambat membesar, okey. Batang tumbuhan lemah. Okey, batang dia lemah. Okey. Batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu, okey. Daun di bahagian atas ni lebih kecil dan warna dia ungu, okey. Boleh? Boleh ya? Lepas tu, daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang, okey. Okey. Kebiruan, lepas tu bergulung pula tu, bergulung dan lepas tu ada perang di bahagian tepi. Okey. Dia perang di bahagian tepi daun tu berwarna perang, okey. Kalau dia kekurangan fosforus. Pertumbuhan akar merosot ya. Merosot pertumbuhan akar dia, okey. Okey. Kalau tadi dia kekurangan nitrogen, dia masih lagi pertumbuhan akar dia okey, okey. Tapi kalau fosforus pertumbuhan akar dia merosot. Okey ya? Boleh? So kita masuk kepada tumbuhan yang kekurangan kalium, okey. Tumbuhan yang kekurangan kalium ini ya, dia pertumbuhan-tumbuhan terbantut ya, terbantut atau mati sebelum matang, okey, mati sebelum matang ya. So kesian dia kan, belum matang dia dah mati, okey. Jadi batang tumbuhan itu lemah, batang dia lemah di sini. Okey, daun di bahagian atas bertompok perang ya. Daun di bahagian atas ada tompok-tompok perang. Okey. Kalau kita zoom ya, kita zoom. Daun di bahagian atas tu ada tompok-tompok perang, okey? Boleh? So, lepas tu bergulung, okey, bergulung. Daun di bahagian atas bertompok perang, hujung bergulung dan klorosis. Klorosis itu maksudnya dia tidak hijau ya, ataupun pucat. Okey, daun di bahagian bawah layu. Daun di bahagian bawah ni layu, okey. Okey, daun dengan tisu mati di tepi daun. Okey. Daun di bahagian bawah tu layu. Okey, ada tisu mati di tepi daun. Ada tisu mati di tepi daun ni. Nampak tak di tepi-tepi ni? Okey. Itu tisu mati. So daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi-tepi daun ni, di tepi-tepi ni, okey. Boleh? Penghasilan bunga berkurang. Bunga penghasilan dia berkurang dan penghasilan buah terhenti terus, okey. Pertumbuhan akar juga berkurang. Okey, pertumbuhan dia berkurang. Boleh? So basically itulah yang kita belajar untuk kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium terhadap pertumbuhan. Okey. So baiklah, sebenarnya lepas ni ada eksperimen, tapi mungkin eksperimen ni adik-adik boleh rujuk kepada guru-guru yang mengajar adik di kelas masing-masing untuk lebih spesifik, okey? Boleh? Dia lebih kepada aplikasi ini nanti sebenarnya di lab ataupun di makmal, tapi dalam keadaan PDP ni kan tak apa, kita cuba fahami terlebih dahulu dan adik-adik boleh baca di situ dan nanti di bahagian bawah tu ada soalan dia. Nanti adik boleh rujuk di sini. Kalau tidak buat eksperimen boleh rujuk di sini, okey? Okey, contohnya di sini. Sorry ya. Sorry. Okey, ini soalan ini ya. Nanti adik-adik boleh sebenarnya dijawab, adik-adik boleh jawab ini ya dengan merujuk tadi nota itu. Okey, boleh? Boleh ya? So, cikgu harap adik-adik semua kekal bersemangat dan sihat dimanapun berada ya.
Dan sebarkan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa subscribe. Dan kita akan meneruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus sihat bersama keluarga. Assalamualaikum.